Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadan abidina wa dahrud dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadan abidina wa dahrud dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadan abidina wa dahrud dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bagi kita nasihat dan kita menyempurnakan sekalian ibadat di atas ujian Allah. Jadi PKP semua pakai duduk di rumah. Iaitu kita buat secara langsung. Rezeki sebanyak boleh kita ambil manfaat. Seperti kata pujangga. Dia kata seorang pujangga, ia berkata, jangan pandang mutiara yang berada di dalam laut, tetapi pandanglah jarak penghujungnya. Maksudnya, di atas menuntut ilmu, kita kaitkan di atas menuntut ilmu, jangan qadar untuk mengambil faham satu-satu masalah, tetapi hendaklah panjang masanya. Tapi oleh kerana secara langsung yang berkesempatan, itulah taufik Allah dalam memberi kekuatan mengikuti masa. Walaupun kita berada di mana, di rumah ataupun mana-mana tempat sekalipun. Baik, hari ini kita baca sedikit berkaitan dengan kitab Siyam. Terlebih dahulu kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Qartin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salatu. Fa in salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasada sa'iru 'amalihi. Pertama-tama sesuatu yang dihisabkan dengan dia akan hamba pada hari kiamat ialah as-salah. Apa dia as-salah? Ini sembahyang. Bila kita pergi kepada puasa, didahulukan dengan sembahyang. Itu nak dikatakan awal barang yang dihisab. Kalau sembahyangnya itu molek, mudah-mudahan puasanya pun jadi molek. Di mana kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai oleh kamu seperti mana kamu melihat ini, kamu mengetahui bagaimana cara aku sembahyang. Itu sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bayarlah seperti mana kita mengetahui bagaimana Nabi sembahyang. Takut-takut kita akan dihisab pada hari kiamat. Baik, jika salah itu baik, maka baiklah sekalian amalnya. Baliknya, jika rosak salah itu, maka rosaklah sekalian amalnya.
Maksudnya di atas peliharaan Allah Subhanahu wa taala sekiranya ia sembahyangnya itu sembahyang yang elok, di atas jagaan sembahyangnya itu elok, di atas ilmunya, maka puasa dia pun akan elok. Dan sembahyang ada i'tiqadnya, dia ada pegangan, begitu juga puasa i'tiqad pegangannya. Itu dikatakan awal-awal yang akan dihisab itu adalah as-salah. Baik, hadis yang kedua berkaitan dengan amal sembahyang. Hadis riwayatkan daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kerana ia sentiasa dengan Nabi. Nama dia adalah Abdul Rahman ibn Sakhrin. Dia tak tinggi, dia rendah orangnya. Ini perkhabaran daripada guru-guru yang muktabar, guru-guru yang mursyid. Abdul Rahman ibn Sakhrin ini dia rendah, pendek. Apakah kerja Abdul Rahman ibn Sakhrin? Abdul Rahman ibn Sakhrin kerja dia ikut Nabi mana-mana Nabi pergi. Nabi masuk pada satu tempat, dia akan kalih kasut Nabi SAW supaya Nabi mudah sarung apabila ia keluar daripada satu tempat. Itu kita kena amalkan seperti mana amal Abdul Rahman ibn Sakhrin, memuliakan Nabi SAW, memudahkan perjalanan Nabi SAW, kalih kasut Nabi. Nabi keluar, saruk saja. Itu kita kalau kita ketahui mana-mana tok-tok alim, di surau, di masjid, mana-mana tempat sekalipun, kita cam kasut dia. Cam kasut dia. Kita kalih. Ini orang panggil amalan, pekerjaan yang telah dilakukan oleh Abdul Rahman ibn Sakhrin, yakni Abi Hurairah. Pahala dia besar. Memuliakan. Dengan mana memuliakan orang yang lebih disebut ilmunya. Itu Abdul Rahman ibn Sakhrin. Banyaklah kisah Abdul Rahman ibn Sakhrin. Baik, tengok hadis yang kedua, awalu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salatu. Qala yaqulu Rabbuna azza wa jalla lil malaikati wa huwa a'lamu. Unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. وإن كان نقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. Baik, pertama-tama suatu yang disabkan manusia dengan dia pada hari kiamat, pada amalan mereka ialah salat, sembahyang. Itu yang awal-awal yang akan dihisap. Belum kita dihisap, lebih baik kita hisap dulu. Apa yang kita kerjakan ketika kita hidup. Adakah sembahyang kita itu sempurna? Adakah gangguan pada hati kita itu ketika kita melakukan sembahyang? Percaman gangguan pada hati apabila kita melakukan sembahyang itu, kerana kita itu tertarik lebih daripada ibadat sembahyang. Tertarik dengan dunia, tertarik dengan manusia, tertarik dengan hawa nafsu. Sebab itu hari ini kita duduk pada orang panggil taman-taman syurga. Walaupun berjauhan, saya duduk seorang-seorang, depan ni tak ada seorang pun. Yang ada 3 sejadah, seorang-seorang. Ini di atas jalan bermujahadah, melawan hawa nafsu. Kalau duduk saja lagi seronok, duduk saja lagi seronok, relax ya. Lepas kita PKP, duduk rumah saja-saja. Duduk saja. Bagi orang yang ahli ibadah, dia jadi kebiasaan pada dirinya. Sebab ia tidak berbimbang dengan sesuatu yang lain. Dia hanya berbimbang hatinya ia dengan Allah. Memenuhi hatinya Allah. Duduklah tak mana pun. Bagi orang yang ahli dunia, hatinya akan orang panggil meronta-ronta. Tak boleh pergi sini, tak boleh pergi sana, tak boleh bergerak. Itu orang ahli dunia. Itu sebab kita ni kena kuat bermujahadah. Duduk di atas orang panggil perjalanan ahli salib. Duduklah tak mana pun. Orang yang memahami di atas perjalanan ahli salib,
Walaupun di atas orang panggil dikenalkan pada kita pada hari ini, yakni PKP, jadi satu kebiasaan. Tak jadi keluh kesah. Tak kalut nak pergi sana, nak pergi sini, tak kalut. Itu orang panggil ahli ibadah. Perjalanan ahli salib, orang salib. Dan itu kita pandang pada hati kita, adakah kita ini mengikut seperti mana perjalanan ahli salib, suka beribadah kepada Allah. Itu umi percaman dia. Kalau kau ni tak kenal, kau ni tak kenal cemuih kau ni, kita ni bukan di atas jalan ahli salib. Mungkin kita ni duduk di atas jalan ahli-ahli dunia ataupun ahli-ahli maksiat. Dia jadi keluh kesah. Itu di atas ujian Allah pada hari ini. Marilah kita renung, adakah aku ini sempurna melakukan segala ibadah pada Allah? Adakah aku ini orang yang kebanyakan yang rindu akan dunia? Adakah aku ini seperti mana ahli-ahli sufi, ahli-ahli salib, jadi keluh kesah apabila duduk di rumah sahaja? Percaman. Baik, tengok lagi hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya dan ianya yang maha mengetahui, tilikkanlah kepada salat hamba-Ku, adakah menyempurnakan dia atau mengurangkan dia, sempurnakan tak sempurna sembahyangnya, tilik. Maka jika sembahyang itu sempurna, dicatatkan baginya sempurna. Sebaliknya, jika kurang sesuatu pada sembahyangnya, maka Allah Ta'ala firman kepada para malaikatnya, tilikkanlah adakah bagi hamba-Ku itu daripada amalan-amalan sunat. Jika ada baginya amalan sunat, firman Allah, kamu sempurnakanlah bagi hamba-Ku itu akan fardunya daripada amalan sunatnya. Kemudian diambilkan amalan-amalan itu atas demikian itu. Maksudnya Tuhan terima. Kesempurnaan ibadat-ibadat yang fardu, kalau ada kekurangan, maka kita tempelkan dengan ibadat-ibadat yang sunat. Sembahyang sunat, itu tempel. Orang panggil ibadat-ibadat yang sunat. Sebab dalam fiqah ni dia ada sunat qabliyah dan juga ada sunat ba'diyah. Itu sedikit daripada hadis Nabi SAW supaya kita boleh ambil iktibar, supaya kita boleh memikir apakah pekerjaan hamba di atas dunia. Adakah orang panggil patut bagi dirinya untuk cari makan, tidur, sonok, berjalan? Adakah patut? Sama-samalah berfikir. Baik, kita tengok kitab Kifayatul Muhtadin. Kitab Kifayatul Muhtadin. Semua bakal ada kitab kot. Yang tak ada kitab, dengar. Walaupun saya duduk sini seorang-seorang, mereka duduk di rumah pun seorang-seorang, walau bagaimanapun kena penuhi segala adab. Bukan suka-suka, bukan sonok-sonok, penuhi segala adab. Baik, apabila berhadapan dengan seseorang menyatakan sesuatu kebaikan yang di atas jalan akhirat, bagi ada adab. Tambahan pula kita ni sedang baca kitab. Bukan nak ceramah, bukan nak melawak, bukan nak apa-apa. Tapi nak baca kitab. Ada kitab, tengok kitab. Muka surat apa? Dan kita bagi dah poster muka surat 150-56. Kitab Kifayatul Muhtadin. Bab puasa. Hari ni dah puasa Syaban dah. Hari ni 14 Syaban. Ada lagi 2 minggu puasa lah. Puasa. Kalau masih lagi PKP, tak boleh main tarawih di surau, main tarawih di rumah. Ada orang duk bergaduh, oh tak boleh main tarawih lah tahun ni di surau, tak boleh main tarawih lah di masjid. Tu tak mau main tarawih di rumah. Cuma kelebihan masjid itu lebih kerana berjemaah ramainya manusia. Di rumah ni hanya sekadar ahli keluarga. Tapi jangan tak buat main tarawih. Walaupun tak habis mayang di masjid ataupun di surau, mayanglah di rumah. Boleh buat. Itu nak abang kata keluh kesah. Baik, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid darain amin.
Kitabus Siyam. Baca dengan sad, tapi baca dengan sin jadi siam. Siam ni Thailand, siam. Ini siyamun, puasa. Kitabus Siyami. Hadza kitabun fi bayanis siyam. Ini kitab pada menyatakan hukum puasa. Maklum, sebut kata hukum puasa ni maklum. Puasa hukumnya adalah wajib. Maklum. Tapi kenyataan di sini banyaklah orang panggil kenyataan orang panggil di atas jalan fiqh yang tidak ada tepiannya. Kok ni berbagai-bagai. Baik, kitabus siyam hadza kitabun fi bayanis siyam. Yang orang mengaji kitab nahwu ni dia fahamlah. Khabar mubtada mahzuf. Pemula ini ialah kitab fi bayanis siyam, pada menyatakan hukum puasa. Baik, wajib puasa bulan Ramadan apabila sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Kalau 29 hari Sya'ban dinyatakan oleh Tok Qadhi nampak anak bulan, maka hanya berpuasa kita 29 hari, tak jadi 30 hari. Kalau dinyatakan oleh Tok Qadhi hari yang ke-30 itu dinyatakan oleh Tok Qadhi pada 29 Sya'ban anak bulan tidak kelihatan, maka puasalah kita, boleh cukup 30 hari. Cukup 30 hari. Keesokan tak payah tunggu dah Tok Qadhi menyatakan tengok anak bulan ke, tak tengok anak bulan nampak tak nampak, tak cara dah tu. Sudah tetap 30 hari bulan Sya'ban, keesokannya itu puasa terus ya. Tu. Atau ada bersaksi oleh yang adil di hadapan qadhi. Boleh dengar tak? Terpadam. Baik, semula. Kitabus Siyam. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum puasa. Wajib puasa bulan Ramadan apabila sempurna bulan Sya'ban 30 hari, seperti mana kenyataan yang sebut tadi. Atau ada bersaksi oleh yang adil di hadapan qadhi dengan melihatkan bulan Ramadan, dan jika seorang sekalipun, tak kira seorang ke, dua orang ke, saksi di hadapan qadhi menyatakan tengok anak bulan, mengesahkan oleh Tok Qadhi, esok adalah berpuasa, maka ia mengumumkan esok puasa, maka kita puasa, mudah, ikut saja. Itu cara ringkasnya. Baik, seterusnya, dan wajib puasa bulan Ramadan atas tiap-tiap orang Muslim. Tiap-tiap orang Muslim. Orang Muslim yang mana sifat? Orang Muslim, sifat dia yang mukallaf. Tengok dalam kurungan. Dalam kitab ni dia ada kurungan dia. Orang Muslim mana? Orang Muslim yang mukallaf. Kalau yang tak mukallaf, tak wajib puasa. Hak mukallaf ni apa mukallaf? Mukallaf, orang yang diberati hukum di atas kepalanya tu mudah kita sebut mukallaf. Yang diberati hukum apabila sampai umurnya 15 tahun, lelaki 9 tahun, perempuan, itu orang mukallaf yang sudah diberati hukum, maka wajiblah. Maka tiada wajib atas orang kafir yang asli, dengan makna tiada wajib dituntutkan daripadanya puasa pada dunia ini. Dia tidak ada hukum taklifiah orang kafir. Tetapi kalau kita tengok di atas
kitab Tuan Guru Haji Cik Jitra. Walaupun ia tidak wajib berpuasa kerana ia kafir, tetapi di hari akhirat kelak ia akan ditanya. Dia akan ditanya dan juga ia akan disiksa. Ditanya. Tu. Tengok dalam kitab Sulam Sibyan kan. Nyatakan oleh Tuan Guru Haji. Semuanya dia ambil istimbat-istimbat hukum dalam Al-Quran, hadis, rujuk kitab-kitab yang besar-besar. Walaupun ia kafir, tapi di hari akhirat kelak ia akan ditanya. Tambah pula kita ni orang yang Muslim, orang Islam. Puasa, tetapi tidak ada kesempurnaan puasanya. Pun akan ditanya. Maksudnya semayang kita kena bagi sempurna, puasa kita pun sempurna. Baik, lagi yang mukallaf. Ambil dalam kurungan, wajib puasa bulan Ramadan atau tiap-tiap orang Muslim. Yang mukallaf. Itu sifat bagi orang yang Muslim. Apa dia orang mukallaf? Iaitu orang yang berakal lagi sampai umurnya. Yang saya sebut tadi, 9 tahun bagi orang perempuan, 15 tahun bagi orang lelaki. Kita mukallaf. Dia ada balik ni pada hukum, dia ada balik ni pada sebab. 14 tahun dah balik dah. Maka mukallaf dia. Kerana apa? Kerana ia bermimpi. Itu mengenai sebab. Tapi ghalibnya 15 tahun itu orang panggil di atas jalan ghalib. Tapi ada juga yang tak sampai 15 dah balik dah. Sebab dia banyak orang panggil sumber-sumber teknologi yang lah ni dia balik awal. Dia ada keinginan yang lebih. 14 tahun balik. Itu orang balik dengan sebab. Dengan sebab ia bermimpi. Begitu juga dengan perempuan. Baik, adapun orang yang Muslim yang gila dan kanak-kanak, maka tiada wajib atasnya puasa. Orang gila tak wajib puasa. Tu. Dia masalah orang gila ni, dia ada satu masalah. Dia ada orang gila ni, sekejap dia gila, sekejap dia tak gila. Kita buat satu masalah. Pada bulan Ramadan, awal hari bulan Ramadan itu, dia gila. Tengah hari itu dia waras. Adakah dia wajib meneruskan puasa? Itu persoalannya. Itu banyaklah orang panggil kenyataan-kenyataan daripada ulama-ulama yang mutabar berkaitan dengan orang yang gila. Kalau awalnya itu dia waras, lepas tu dia gila, habis-habis. Dia gila. Ni tak, dia gila dulu, lepas tu pun dia waras. Kerana itu pengetahuannya, puasa ni adalah sepanjang hari. Tak boleh sekerat-sekerat. Tetapi oleh kerana awalnya itu, dia gila, kemudian sekerat hari itu baru dia waras. Baru dia waras. Itu apa nak buat? Kerana itu sunat ia menahan dirinya daripada makan dan juga minum. Sunat. Itu sunat. Habis. Itu berkaitan dengan orang gila. Baik, dan kanak-kanak. Orang gila, kanak-kanak, maka tiada wajib atasnya puasa. Kanak-kanak mana? Kanak-kanak yang tidak sampai umurnya. Itu kanak-kanak yang tidak sampai umurnya. Di atas hukum taklif ya. Kanak-kanak lah tu, orang panggil budak. Budak dia tu, bahasa kita ni nangoi. Tahu tak nangoi? Ni ada hadut tengok sini mak ganu, orang Terengganu, tahu tak nangoi? Ceradong, bahasa kita ceradong. Tu kalau orang belah utara ni nangoi, ceradong ni dia tahu. Orang yang tak, orang panggil tak sempurna lagi. Tak balik lagi.
Itu tak wajib ia berpuasa. Macam kanak-kanak yang 7 tahun, tak wajib lagi ia berpuasa. Tapi kalau ia berpuasa, berniat pada malam, menahan dirinya daripada makan dan juga minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka sah puasanya dan diberi pahala. Itu 7 tahun yang memayis. Yang belum memayis, macam mana pula yang belum memayis? Dia niat pada malam, dia menahan dirinya daripada makan dan minum, menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tidak diberi pahala. Tidak diberi pahala dan tidak sah puasanya. Tapi bolehlah untuk mengajarkan adab, membiasakan dirinya berpuasa walaupun tak sampai lagi umurnya 7 tahun. Itu kita nak nyatakan tentang pemberian pahala pada hambanya yang memayis dan juga yang belum memayis. Baik. Memayis ni dah 7 tahun lah, orang dah satu ni dia kenal lah, kotor, bersih, itu memayis. Baik, tengok lagi. Adapun kanak-kanak yang berumur 10 tahun, kalau tak puasa, maka wajib kita pukul. Tengok di depan. Depan tu ada. Baik, tetapi wajib atas wali kanak-kanak yang sampai umurnya 7 tahun, lagi kuasa ia puasa, disuruhnya puasa. Suruh puasa. Suruh. Ambil faham. Suruh lain, paksa lain. Suruh lain, paksa lain. Kalau yang 7 tahun dia tak mampu puasa, kita paksa dia puasa, maka berdosa kerana kita ini memaksa. Dosa. Dia tak mampu puasa, hanya kita ni suruh saja. Suruh itu hukum dia wajib. Suruh puasa. Ni duk puasa. Kawan duk lapar, baru 7 tahun. Kita duk tahan dia, jangan makan. Makan tibai lagi. Potan, pukul. Maka berdosa walinya. Baik. Baik, adapun yang sampai umurnya 10 tahun, wajib dipukulkan jika tiada ia puasa. Pukul ni macam mana pukul? Pukul bukan untuk menyakiti, tetapi pukul untuk mengajari. Bukan menyakiti, mengajar. Supaya membiasakan dirinya berpuasa. Bagi kanak-kanak yang umurnya 10 tahun, begitu juga semayang. Semayang. 7 tahun suruh, 10 tahun pukul. Itu jika tiada ia puasa. Wajib dipukulkan jika tiada ia puasa. Supaya, ni orang ilat. Supaya, kerana. Itu ilat dia tu. Jadi itu kaedah kan. Kullu syai'in tadurru 'ala al-'illah. Kullu syai'in tadurru 'ala al-'illah. Tiap sesuatu itu berpusing ia di atas ilat. Dia ada kerana dia. Kerana apa? Disuruh kita pukul anak yang berumur 10 tahun jika ia tidak puasa, supaya jadi biasa ia puasa apabila sampai umurnya. Sampai umurnya balik, dia boleh puasa dengan elok. Itu umpamanya di atas mengajar adab. Tu. Kalau pak tak puasa macam mana? Pak tak puasa. Pak tak puasa, mak tak puasa. Ada tak dia nak suruh anak dia puasa? Dia suruh juga anak dia puasa. Tetapi ia tidak mengetahui hukum wajib kau, hukum sunat. Dia atas menyuruh akan anaknya itu berpuasa kerana dirinya pun tidak puasa. Baik. Dia ada kenal satu keluarga tak puasa. Mak tak puasa, pak tak puasa, anak pun tak puasa. Tu. Duk cicah roti 4 sehari. Bulan puasa pergi rumah duk cicah roti 4 sehari. Ada juga orang yang mengetahui hukum syariat ni di atas wajib berpuasa tetapi ia tidak berpuasa. Kerana apa dia tak puasa? Kerana dia kata, "Oi, aku sampai mengaji sampai dah, main makrifat tu. Tak wajib puasa lah."
Kalau kita rujuk dalam kitab Syekh Qudam Mandiri, banyak kitab karangan Syekh Qudam Mandiri, dia kata apa? Orang itu adalah fahuwa kafirun, hukum dia adalah kafir. Kerana apa? Kerana ia menafikan hukum wajib puasa. Menafikan hukum wajib puasa, kafir lah. Wajib dah puasa? Wajib. Tapi bagi orang yang tidak puasa tetapi ia tidak menafikan hukum wajib puasa, maka tidak jadi kafir, tetapi jadi dosa. Dosa apa? Dosa besar. Tu orang panggil ibadat-ibadat yang fardu, kalau tak buat saja orang panggil dosa besar. Dosa besar apa nak buat? Kena bertaubat. Tak nak jalan lah dosa besar ni, kena bertaubat. Tu. Tak semayang kena taubat. Banyak-banyak istighfar. Baik, tengok lagi. InsyaAllah kita habiskan bab puasa ni, kita buat selang sehari. Hari ni kita baca, esok dah, lusa kita baca, supaya kita ni bagi masa. Bagi masa. Mungkin ada kuliah-kuliah online lain, ikuti kuliah-kuliah online yang lain. Orang yang ikuti kita bersiam bab puasa ni, esok tak ada, lusa ada pula. Esok tak ada, lusa pun ada pula. Bagi habis, kita bersiam bab puasa, insyaAllah. Baik, seterusnya. Tengok lagi dalam kurungan. Ambil balik yang atas, dan wajib puasa bulan Ramadan atas tiap orang Muslim yang mukallaf. Lagi yang kuasa puasa. Lagi yang kuasa puasa. Macam mana pula yang tak kuasa puasa? Baik, kita tengok. Muslim dah, mukallaf dah, ada tak dia kuasa berpuasa? Adapun yang tiada kuasa kerana bersangatan tua atau sakit. Sakit umum, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau dia puasa ya, bertambah sakit dia. Dia tak ada harapan sembuh, maka dia tak boleh puasa. Orang sakit yang bersangatan. Ataupun bersangatan tua. Orang tua ni dia sentiasa bagi ada makan. Ada roti ke, ada cucuk ke. Dia perut dia, maedah ni dia tak seperti maedah orang yang muda. Maedah ni sesak nak makan. Orang bersangatan tua. Dia tak boleh nak puasa. Kalau puasa je jadi mudarat pada diri. Lembek ke, jatuh ke, pingsan ke. Tu. Itu ada pun yang tiada kuasa. Tak kuasa puasa. Kerana bersangatan tua atau sakitnya. Tu. Maka tak wajib puasa. Baik. Orang yang bersangatan tua, orang yang bersangatan sakit yang tidak ada harapan sembuh, tidak wajib puasa, tidak wajib qada. Hanya bayar fidyah sahaja. Bayar fidyah? Kalau puasa memang tak ada puasa. Puasa saja, bertambah sakit dia. Puasa saja, bertambah sakit dia. Tak ada harapan sembuh. Itu juga orang yang bersangatan tua. Tu. Tak wajib qada. Nak qada, nak hak wajib pun tak boleh nak buat. Nak qada, dia ada imsak, dia menahan diri daripada makan dan juga minum, sama juga, maka tak wajib qada, hanya wajib bayar fidyah. Berapa hari dia tak boleh puasa? Bilanganlah berapa hari. Itu sehari kena bayar secupak beras. Banyak mana secupak beras? Secupak beras ni orang panggil 650 gram. 650 gram itu orang panggil secupak beras. Kalau segantang lain, segantang seperti mana orang bayar beras fitrah, segantang bersamaan 3 kilo 600. Takriban lah, lebih kurang 3 kilo 600 itu umi segantang. Adapun secupak 650 gram itu secupak. Tu. Kalau nak biar lebih, apa salahnya biar lebih. Tu. Itu fidyah. Begitu juga perempuan-perempuan yang tidak qada puasa dia dengan sebab haid ataupun nifas. Masuk bulan Ramadan hak baru, dia tak qada lagi hak lepas. Berapa hari hak lepas dia tak qada. 10 hari contohnya, 10 hari. Maka kena bayar 10 cupak. Qada, wajib dia qada. Walaupun masa yang lagi akan datang, wajib dia qada.
Itu bagi perempuan-perempuan yang kedatangan haid ataupun nifas. Ada juga orang yang faham, oh bayar fidyah tak kena qada. Molek kata tu. Tu orang kata pergi mengaji. Ngaji lah, surau ke, masjid ke. Mereka kata bayar fidyah je sudah. Bayar fidyah je sudah. Oh, kemas lah tu. Dah habis dia tengok. Itu masuk puasa yang baru, maka wajib dia bayar fidyah. Sehari secupak. Tak bayar juga fidyah. Pi lagi puasa yang lagi satu, maka naik satu cupak lagi. Kena bayar. Tu cupak jadi 2. 2 kali 10 jadi 20 cupak. Dan seterusnya. Itu jawab, maka tiada wajib atasnya, atas orang yang bersengatan tua atau bersengatan sakit yang tiada ada harapan sembuh, tiada wajib atasnya puasa. Tak wajib puasa. Begitu. Ni semangat nak puasa. Semangat nak puasa. Tambah pula PKP, depa kata rasa macam nak puasa lah. Rasa macam nak puasa. Sebab duduk saja. Pun ada juga orang kata begitu. Lagi tak niat puasa, nak rasa puasa guna. Tak rasa puasa, dia kena niat puasa baru rasa puasa. Ni niat puasa pun tak, dia kata ya rasa macam puasa dah. Tak kena tu. Baik, dan tiada sah puasa orang yang haid dan nifas. Tak sah puasa orang yang haid dan nifas. Tu. Kalau dia puasa, tak sah bagi orang yang haid dan juga orang yang bernifas. Nifas ni orang panggil darah lepas daripada beranak. Nifas. Haid ni maklumlah haid bagi orang perempuan. Ada orang perempuan yang tak tahu haid. Kalau tanya berapa hari, berapa malam, sekurang-kurang haid ni, berapa hari? Dia habaq merapu, dia habaq 20 hari. Itu ada orang perempuan yang tak tahu haid. Tak lagi dia kata, ustaz bohong tak? Ada mengaji dulu dengan ustaz. Sebelah tirai ni orang perempuan, sebelah tirai ni orang lelaki. Ada seorang ustaz. Orang yang mengaji dengan saya, dia kenal, namanya Ustaz Mutalib. Dia anak murid Padang Air Mekah. Masa tu saya mengaji di Pondok Keruh. Ada sekolah Arab, kita pun ikutilah sekolah Arab. Ikut. Ustaz Talib tanya orang perempuan, sekurang-kurang haid berapa hari, berapa malam? Orang perempuan ni hak mengaji lah ni. Sekurang-kurang haid berapa hari, berapa malam? Ada hak jawab 10 hari, ada hak jawab 5 hari. Orang perempuan. Tu. Kawan saya bernama Fauzi yang panas. Mungkin kalau dia tengok ni, dia pun teringat balik. Fauzi yang panas. Ustaz tanya dia. Fauzi, sekurang-kurang haid berapa hari, berapa malam? Dia kata sehari semalam. Orang perempuan tak ada haid. Fauzi ni yang ada haidnya. Padahal Fauzi tu orang lelaki. Nah, abang kata ada sebahagian daripada orang perempuan dia tidak mengetahui perjalanan haid. Dia tak tahu. Adakah wajib orang perempuan saja belajar haid? Tak, orang lelaki pun wajib juga belajar tentang haid. Maklum, bagi rumah tangga suami isteri, si isteri akan bertanya pada suaminya, darah haid ke? Darah istihadah ke? Ni keluar tak berhenti ni. Laki dia kata apa? Mana nak tahu, tu hampa punya darah. Tu nak hampa kata wajib juga bagi lelaki mengetahui bab haid. Ni kalau duk mengaji kan, mengaji Quran. Bab haid dia tak mengaji. Dia kau Quran ni. Tanu mengaji Quran, tani mengaji Quran. Mengaji Quran. Tak nu mengaji sirah, tani mengaji sirah. Tang haid dia tak mengaji. Itu lelaki. Itu juga perempuan. Tu nak hampa kata wajib. Habis. Baik, seterusnya. Itu nampak, dan tiada sah puasa orang yang haid dan nifas.
Maksudnya sekurang-kurang nifas ni apa? Sekurang-kurang nifas ni satu lahzah. Satu lahzah ni ada juga terjemahan dia satu lahzah seperludah. Seperludah ni tui tui. Tu satu lahzah. Ada juga terjemahan satu lahzah ni sekelip mata. Sekelip mata pun itu darah nifas. Sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam tu dia. Sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. Tetapi yang ghalibnya nifas, darah nifas yang keluar daripada beranak itu 40 hari 40 malam. Itu darah nifas. Tu PKP beberapa hari saja. Orang hak beranak tu depa duduk dalam pantang sampai 40 hari, hak lebihnya sampai 60 hari. Jadi kebiasaan pada dirinya. Duduk saja di rumah. PKP. Tetapi kalau hatinya itu dunia, dia jadi gelisah juga. Itu sebab awal tadi saya sebut PKP ke PK apa pun, kalau hatinya akhirat, hatinya ibadat, hatinya Allah, apa sekalipun yang berlaku, ia adalah seorang yang kebal. Orang yang kebal tu. Kita ni lemah, lemah. Baik. Dan batal puasanya. Seterusnya. Dan batal puasanya hingga dengan kedatangan haid atau nifas pada satu lahzah pada harinya. Dia tengah duk puasa bagi orang perempuan lah. Dalam masa puasa siang hari kedatangan haid. Batal tu. Tengah duk puasa saja. Beranak. Beranak. Batal lah puasa dia. Itu nampak batal puasanya dengan kedatangan haid atau nifas pada satu lahzahnya. Baik, kita tengok di atas iktibar yang ni bersalahan bagi orang yang baligh. Kita tengok macam mana kenyataan hukum bagi orang yang baligh. Orang yang baligh siang hari ia balik, padahal pada siang hari ia berpuasa. Awal tu dia tak balik hari, dia puasa. Tengah dia puasa dekat hari, balik dia. Balik. Orang perempuan ke, orang lelaki ke. Sebab datang haid ke. Tu. Ataupun sebab bermimpi ke. Awal dia puasa, lepas tu baru balik pada siang hari. Maka wajib dia menyempurnakan puasa. Dia kena puasa pergi habis. Tak boleh makan. Dan tidak wajib qada. Tak wajib qada. Maksudnya puasa ni dia sepanjang hari. Pada orang panggil daripada fajar shadiq sampailah jatuh matahari. Jatuh matahari sampai maghrib. Panjang hari. Dia puasa sekerat. Puasa sekerat kerana awalnya itu puasa, kemudian kedatangan orang panggil mimpi ke, hukumkan ia balik pada pertengahan harinya. Hukum dia wajib ia menyempurnakan puasanya dan tidak wajib ia qada, tak kena qada. Kali dah balik dah tapi awal tu dia tak puasa, tu wajib qada. Wajib qada dan juga wajib bertaubat. Habis, itu masalah. Baik, bagi orang yang balik lagi, kalau ia tidak berpuasa, dia tak balik, kemudian dia tak puasa. Dia tak puasa. Kemudian sekarang hari itu pula balik. Hak tadi awal dia puasa, lepas tu dia balik. Balik. Maka wajib dia sempurnakan puasanya dan tidak wajib qada. Hak ni masalah dia yang kedua. Siang hari dia tak puasa. Sekarang hari pun balik. Mimpi ke, datangan haid ke. Jawab dia apa dah? Jawab dia tidak wajib qada puasanya dan tidak wajib imsak. Tak wajib tahan diri dia daripada makan dan juga minum. Qada tak kena tapi tak wajib imsak. Bersalahan yang awal tadi. Hak awal apa dia awal? Yang awal dia puasa awal ke hari tu balik. Wajib imsak, wajib tahan diri daripada makan dan juga minum. Seperti mana orang yang puasa. Dan tidak wajib qada. Hak masalah kedua, tidak wajib qada dan tidak wajib imsak. Tak wajib. Kalau tak wajib, di atas hukum fiqh, tak wajib dengan tak harus apa beza?
Tidak harus, hukum dia haram. Tidak wajib, hukum dia adalah sunat. Sunat saja dia imsak. Kalau dia nak tahan jari dia, boleh, hukum dia sunat. Itu beza. Cepat sangat apa saya cakap. Saya tak boleh cakap lambat-lambat. Cakap lambat-lambat ni dia lari, idea dia. Ilham lari. Cakap cepat. Baik. Kadang apa yang Allah Ta'ala ilham, kita ingat balik hukum hakam. Kita mengaji dulu. Penerah lah cakap. Duduk slow saja. Lupa. Lupa. Dosa banyak, lupa lah. Baik, kita tengok sebaris dua lagi. Kita tak mau banyak, sikit-sikit dah sudah. Esok lusa, kita tengok pula. Baik, dan wajib atas keduanya, orang yang berhaid dan orang yang menifas. Orang yang haid dan nifas, mengqadakan puasa. Kemudian daripada putus haidnya dan nifasnya. Putus haid, putus nifas, wajib dia qada lah. Lepas pada bulan Ramadan, tengok masa yang sesuai bagi dirinya qada, qada. Ni dah kebanyakan orang perempuan, kebanyakan orang perempuan nak bertemu puasa dah, nak bertemu puasa 20 dia bunyi tak habis lagi yang qada. Ada lagi. Itu kebanyakan. Tu. Padahal hukumnya wajib segerakan qada. Wajib segerakan qada. Tak ada bertangguh. Takut apa? Takut mati celah tu. Mati celah tu ada lagi kita hutang dengan Tuhan. Baik, persalahan sembahyang. Sembahyang tak wajib qada bagi orang yang berhaid, bagi orang yang bernifas tak wajib qada. Hak wajib qada ni orang haid yang wajib qada puasa bagi orang yang berhaid dan juga orang yang bernifas. Sembahyang tak wajib qada. Kerana apa? Dia mesti ada ilat. Kullu syai'in tadurrul 'alal ilah. Kerana apa? Itu kita Nabi kerana. Mengaji fiqh ni dia ada ilat-ilat dia lah. Kerana apa? Kerana apa? Kerana apa? Ni sampai tak tahu ilat ni. Hidup makan sampai ketua tak tahu ilat ni. Apa pekerjaan ibadat dia sampai tak tahu ilat. Ini termasuk dalam golongan orang yang juhala. Orang yang jahil. Tak tahu ilat ni kerana apa? Tu. Tengok kerana. Sampai-sampaikan ilat. Baik. Baik, persalahan sembahyang yang wajib ditinggalkan pada ketika haid dan nifas dan tiada wajib keduanya. Orang yang berhaid, orang yang menifas, qadakan dia qadakan sembahyang. Tak wajib qada sembahyang, hanya wajib qada puasa. Kerana apa? Itu sebab saya sebut kerana itu ilat. Kullu syai'in tadurrul 'alal illah. Tiap sesuatu itu berpusing ia, berputar ia di atas illah, di atas ilat. Tengok kerana. Kerana kesukaran pada sembahyang. Kesukaran, sukar. Kerana apa sukar? Kerana berulang-ulang haid pada tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan berulang-ulang haid. Kena 7 hari 7 malam, ada sebanyak 15 hari 15 malam. Itu kena tengok bab haid lah. Dan panjang masa nifas. Kebiasaannya 40 hari 40 malam. Orang yang bernifas yang sebanyaknya 60 hari 60 malam. Nifas 60 hari nak qada sembahyang. Jadi kesukaran. Kerana apa? Kerana berulang-ulang haid. Kerana berulang-ulang nifas. Macam mana pula berulang-ulang nifas? Haid tu tak tahu dah lah bagi orang perempuan tiap-tiap bulan. Nifas ada juga orang beranak tiap-tiap tahun. Tu. Anak tak ada masuk umur 2 tahun. Beranak pula jadi 2 orang. Anak tak ada masuk umur tahun yang 3. Beranak pula seorang. 3 orang tiap-tiap tahun. Ada orang yang beranak tiap-tiap tahun. Tu nak kena qada sembahyang 60 hari, 60 hari, 60 hari. Hak puasa lagi nak qada sembahyang. Jadi kesukaran. Itu ilat dia. Kerana kesukaran pada sembahyang.
lagi pula kerana berulang-ulang haid pada tiap-tiap bulan dan panjang masa nifasnya. Begitu. Habis. Kita ambil sedikit hari ni qadar apa yang dapat. Muhammad Ghazali pun ada, Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali Bali. Baik, kita tanda itu dan harus berbuka orang yang musafir. InsyaAllah esok lusa kita sambung. Maksudnya dalam 3 kali 4 kali lebih kuranglah takriban habislah kita bersiam. Qalilan sara jabalan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Banyak-banyak lama-lama jadi tak minyak. Ustaz Wahab lalu kata tu. Banyak-banyak dia tak masuk, tak ingat. Tadi pun beberapa masalah yang kita sebut pun kita nak lupa lah. Baik-baik kita jangan beri lupa, kita berhenti kat situ. Dan harus berbuka orang yang musafir. Ada orang yang dalam bulan puasa dia nak bermusafir. Boleh musafir, ngaji bab puasa. Bila dia nak musafir, tunggu lusa masa yang sama. InsyaAllah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina butuhal arifin wa fakkinna fid din wa biman yatama'al sanata wa nubuwa ta'ala samawati wal ard. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi lusa sebab puasa. Banyak lagi masalah-masalah ni pada yang kita ketahui. Assalamualaikum.